Alright, kita lihat bab satu dulu, warisan negara bangsa. Baik, warisan negara bangsa. Okey, kita tahu dulu bahawa negara bangsa yang wujud pada negara kita ini adalah bermula daripada Kerajaan Alam Melayu. Kamu ingat lagi tak Kerajaan Alam Melayu yang kamu belajar semasa tingkatan 2, iaitu ada 7 kerajaan alam Melayu. Okey, iaitu Funan, Champa, Angkor, kemudian Kedah Tua, Ganggan Negara, Srivijaya dan juga Majapahit. So ada 7 kerajaan alam Melayu. Dan apakah ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu? Okey. Baik, so kalau korang boleh tengok kat sini, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu sebenarnya ada 4. Okey. Bermakna negara bangsa kerajaan alam Melayu ni, maknanya dulu kerajaan alam Melayu, negara bangsa dia mesti ada 4 perkara ni. Iaitu pertama, dia mesti ada raja. Okey. Dan raja tu apa? Raja tu tonggak utama kerajaan dan raja akan dibantu oleh para pembesar. Dan raja ini memperoleh ketaatan daripada rakyatnya. So raja sentiasa ditaati dan dianggap suci. Itu raja. Contohnya Raja Champa yang dianggap sebagai pemerintah yang suci, dikaitkan dengan dewa Siva. So itu raja. Yang kedua, negara bangsa. Ciri negara bangsa yang kedua ialah undang-undang. Di mana bermakna kerajaan alam Melayu dulu. Tak kiralah Funan, Champa, Angkor ke apa semua, mereka ada undang-undang. Contohnya, kerajaan Majapahit mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Kutara Manawa. Dan kita tahu fungsi undang-undang adalah untuk kesejahteraan sesebuah kerajaan. Nampak tak? So 2 dah. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, dah 2, raja dan undang-undang. Yang ketiga, iaitu adanya wilayah pengaruh. Maknanya, apa itu wilayah pengaruh? Wilayah ialah satu kawasan. Ingat kawasan kawasan yang mana rakyat yang ada dalam kawasan itu akan menerima dan mengakui, menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Contohnya kerajaan Funan. Kawasan di kat mana? Sungai Mekong sampai Teluk Chamran sampai Segenting Kra. So itu kawasan wilayah pengaruh yang mana semua kawasan wilayah pengaruh itu rakyatnya menerima Raja Funan sebagai raja mereka. So itu dipanggil wilayah pengaruh. Dan yang keempat, rakyat. Iaitu ciri negara bangsa mesti ada rakyat. Siapa itu rakyat? Rakyat itu ialah penduduk sesebuah wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Contohnya, rakyat kerajaan Srivijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Srivijaya dengan upacara persetiaan dan juga meminum air sumpah daripada Telaga Batu tu. Daripada Telaga Batu tu, so mereka minum air itu sebagai tanda kesetiaan rakyat kepada raja. So inilah dia ciri negara bangsa. Ada berapa? Ada 4. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ada 4, iaitu raja, undang-undang, kemudian juga wilayah pengaruh dan satu lagi rakyat. So take note benda ni. Baik, itu kerajaan alam Melayu. Kemudian untuk ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, dia ada lebih sikit. Tadi ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Sekarang ni kita lihat ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka pula. Iaitu kalau Kesultanan Melayu Melaka, dia ada sedikit persamaan dan ada perbezaan. Iaitu ciri dia bagi negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka,
Yang pertama, dia ada kerajaan. So kerajaan ini, kenapa ada kerajaan? Kerana adanya raja. Sebab ada raja. Kalau ada raja, adalah kerajaan. Dan raja semasa Kesultanan Melaka akan dibantu oleh sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pembesar 4 lipatan dan juga sistem pentadbiran inilah menjadikan Melaka terkenal. Dan selepas kedatangan Islam, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka menggunakan gelaran Sultan. So dia tidak gunakan lagi raja, dia gunakan Sultan. Itu ciri negara yang pertama. Ciri negara yang kedua iaitu rakyat. Rakyat tu siapa? Rakyat tu ialah rakyat iaitu penduduk yang taat setia kepada Sultan Melaka dan mematuhi undang-undang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dan rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan juga orang laut. Nampak tak? Orang Melayu dan orang laut. Dan golongan diperintah terdiri daripada rakyat golongan merdeka dan hamba. Kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh Sultan dan rakyat mengakui kekuasaan Sultan. Ingat yang ini. Okey, inilah dia kita kata sebagai fungsi golongan pemerintah dan golongan diperintah. Okey, iaitu yang di bahagian atas tu golongan pemerintah ialah Sultan dan pembesar. Golongan diperintah yang di bawah tu terdiri daripada rakyat dan juga hamba. So ini yang kamu kena ingat tentang ciri negara bangsa Kesultanan Melaka iaitu kerajaan dan rakyat. Baik, seterusnya ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka seterusnya ialah kedaulatan. Iaitu apa itu kedaulatan? Kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Dan kedaulatan ini adalah merupakan hak mutlak sultan. Maknanya kedaulatan ini memang kepunyaan sultan. Okey, dengan kedaulatan itulah beliau ataupun baginda dapat mengawal rakyat dan wilayah. Okey, dan kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka ini diakui. Dia diakui oleh kerajaan lain. Okey, contohnya kerajaan dinasti Ming telah mengiktiraf Kesultanan Melayu Melaka, seperti mana kerajaan dinasti Ming telah menghantar Laksmana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan antara China dengan Melaka. So itu kedaulatan, kewibawaan, kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Dan ciri negara bangsa Kesultanan Melaka yang keempat ialah wilayah pengaruh, sama macam kerajaan Alam Melayu tadi. Iaitu wilayah pengaruh ialah kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. So dulu Kesultanan Melayu Melaka ni merangkumi tanah Melayu, seluruh tanah Melayu sampailah ke pantai timur Sumatera. Dan wilayah mereka ini diperoleh melalui penaklukan, naungan dan juga perkahwinan. Baik, apa perbezaannya? Kalau kita lihat, wilayah taklukan ialah wilayah yang diperoleh melalui peperangan. Means that wilayah taklukan ialah wilayah yang dijajah oleh Melaka. Melaka menjajah. Kemudian, wilayah naungan pula adalah wilayah yang menerima ketuanan Kesultanan Melaka sama ada melalui perkahwinan ataupun persahabatan. Maknanya di sini, naungan ini bermaksud sebenarnya sesebuah negeri itu mereka rela duduk di bawah Melaka. Contoh, negeri Kedah. Kedah pernah menerima naungan Melaka. Kedah hantar salah seorang wakil dia pergi ke Melaka, jumpa Sultan Melaka dan bagi tahu kami dari pihak kerajaan negeri Kedah ingin bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Bernaung tu maksudnya berlindung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, Kesultanan Melayu Melaka akan memberi perlindungan kepada negeri Kedah daripada ancaman musuh. Jadi, Kedah akan tenteram dan aman. So, itu naungan. Itu naungan. Maknanya wilayah yang dilindungi.
Contoh wilayah taklukan adalah seperti negeri-negeri seperti Pahang, kemudian juga Kelantan, Rokan, Indragiri dan Kampar. Kalau naungan adalah seperti Lingga, Patani dan juga negeri Kedah. Dan ada juga wilayah yang diperoleh melalui perkahwinan, iaitu apabila kerajaan Majapahit menghadiahkan Siantan. Siantan ini satu kawasan di Majapahit dan serahkan Siantan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengahwini puteri Majapahit. So ada 3 cara bagaimana wilayah pengaruh ini diperluaskan, iaitu melalui penaklukan, kemudian naungan dan satu lagi perkahwinan. So itu yang keempat. So kalau kita ingat balik, ciri negara bangsa Kesultanan Melaka, pertama kerajaan, rakyat, kemudian juga kedaulatan dan juga wilayah pengaruh. Yang kelima iaitu adanya undang-undang. So ingat undang-undang, 2 undang-undang bertulis, ingat, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka. So undang-undang ini digunakan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Undang-undang ini juga menjadikan Kesultanan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul. So ingat undang-undang digunakan untuk melindungi rakyat. Dan yang keenam, lambang kebesaran. Lambang kebesaran iaitu adalah identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Lambang kebesaran ini mungkin adalah seperti adat istiadat, penggunaan warna kuning, nobat, iaitu nobat ialah alat muzik, regalia, maknanya alat-alat kebesaran di badan dia, dan juga cap mohor. Dan cap mohor itu digunakan untuk mengesahkan arahan daripada Sultan. Itu lambang kebesaran. So kalau kita lihat, ciri-ciri negara bangsa perbezaan, ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu dengan ciri negara bangsa Kesultanan Melaka. Ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu hanya ada 4. Raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Tapi kalau ciri negara bangsa Kesultanan Melaka ada 6. Kerajaan, rakyat, kemudian juga kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan juga lambang kebesaran. Okey. Baik. So, just nak tanya korang lah. Just nak tanya. Agak-agak korang lah. Nota tu okey tak? Korang boleh faham tak nota tu? Oh, best Oh, nota tu best. Ya, cikgu faham. Okey, boleh. Okey. Kalau best dan boleh, mantap. Korang nak nota tu? Naklah tu. Okey. Cikgu nak nota tu. Okey, baik. Nah, okeylah. Baik, so nota tu cikgu akan serahkan, dan cikgu letakkan dalam grup WhatsApp untuk kamu boleh print out. Lepas kelas nanti. Baik. Dari tadi saya tengah screenshot. Boleh bagi ke dari tadi saya tengah screenshot? Boleh. Cikgu bagilah. Okey. Tapi ingat, satu syarat je. Nota itu khas untuk para pelajar kelas Cikgu Rafi. So korang jangan sebar-sebarkan pula, jangan foto state sebar-sebarkan. Untuk korang je, benda tu sebab eksklusif. Seriously, benda tu eksklusif. So, eksklusif. So kalau katakan kawan-kawan kamu nak, minta dia orang masuk kelas cikgu. Sebab apa? Siapa yang masuk dia dapat percuma. Siapa yang tak masuk, tak cantik lah kan? Tak cantik lah sebenarnya. Baik. Kita teruskan. Baik. Kemudian 1.3, keunggulan sistem pentadbiran dan juga undang-undang. Sistem pentadbiran. Kita tahu, sistem pentadbiran Kesultanan Melaka adalah sistem pentadbiran yang begini, iaitu dipanggil sistem pembesar 4 lipatan. Dan sistem ini menjadikan pentadbiran berjalan dengan lancar dan tersusun. Lancar dan tersusun. Dan kalau kita lihat, inilah dia. 4 orang pembesar, iaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana.
So itu sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Dan pentadbiran Melayu Melaka ada 2 peringkat, iaitu pentadbiran pusat dan juga pentadbiran peringkat jajahan. Okey. Macam mana nak belajar bila tak ada mood? Bila tak ada mood jangan belajar. Bila tak ada mood jangan belajar. Bila tak ada mood, macam cikgu, bila macam cikgu kalau tak ada mood, cikgu akan ambil alat muzik dan cikgu main. Main gitar ke, main drum ke. Okey. Tak semestinya. Itu suasana. Kalau kamu nak gantikannya dengan kamu nak belajar je, terpulanglah. Tapi bagi cikgu, kalau tak ada mood, nak belajar pun nak buat apa? Sebab dia tak masuk. Sebab dia tak masuk dalam kepala. Susah nak ingat sebab kita tak ada mood. Jadi bila tak ada mood, okey, apa yang kita buat sepatutnya, kita akan kita akan buat sesuatu yang lain. Macam cikgu sendiri, okey, kejap.